pada masa itu tukang cukur rambut sedang cukur rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atafa bihi ashabuh, manakala sahabat-sahabat Nabi kerumun dok lengkong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa yang pakat mai kerumun dok lengkong Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi dicukur rambut? Pasal apa? Anas bin Malik kata, fama yuridu an taqa'a sya'rah illa fi yadi rajul. Tidak ada yang depa ni semua harapkan, melainkan yang depa harap ialah rambut Nabi itu dapat ke depa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama jamratal aqabah thumma sarafa ila al-budni fanaharaha wal hajjam jalis wa qala biyadihi an ra'sih fahalaqa shiqqahu al-ayman faqasamahu fi man yalih. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احلق الشق الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai melontang di Jamratul Aqabah pada pagi 10 Zulhijjah, summan sarafa ila al-budni fanaharaha. Nabi apabila selesai melontang, Nabi pergi cari unta yang nak dikorbankan oleh dia. Fanaharaha, maka Nabi pun sembelih unta itu. Nabi sembelih sendiri. Wal hajjam jalis. Kata Anas bin Malik, hajjam maksudnya tukang bekam. Al-hijamah maksudnya bekam. Bekam, keluar darah kotor. Saya masa mengaji dulu, ustaz nak mengajar fiqh, dia masuk kelas, dia tulis di papan hitam, dia tulis bara ba kaf mim. Dia tulis di papan hitam bara ba kaf mim. Dia kata iqra haza, baca apa dia, tunjuk seseorang. Dia duk mengajar dalam bahasa Arab. Bila dia tulis bara ba kaf mim, kita duk batang cara Arab lah. Bara ba kaf birabbikum. Ya, dia mengajar dalam bahasa Arab. Dia tulis baraba kami, baraba kami birabbikum, seorang birabbikum, seorang birabbikum. Apalah entah apa ni, dia kata berbekam, dia kata. Ngajar Arab disuruh baca buku Melayu. Berbekam. Ni cerita bekam ni. Tukang bekam dipanggil, bekam tu dipanggil hijamah. Tukang bekam dalam bahasa plural dia panggil hajjam. Apabila Nabi SAW selesai melontang pada pagi 10 hari bulan, pagi 10 Zulhijjah, selepas melontang, orang nak bercukur. Maka kata Anas bin Malik, dia kata wal hajjam jalis. Tukang-tukang bekam ni pakat duduk kelitin, duduk tunggu siapa nak gunting rambut, siapa nak cukur rambut. Hari ni pun kalau tuan-tuan pergi Mekah buat haji, daripada Muzdalifah masuk mai ke Mina, biasanya kita akan sampai di Mina sebelum subuh. Bila masuk waktu subuh aja kita sembahyang subuh, lepas pada waktu subuh kita akan terus pergi ke Jamratul Aqabah. Tapi bagi jemaah haji Malaysia, dia tak bagi pergi masa tu, pasal masa tu orang terlampau ramai, dia suruh pergi lewat. Orang negeri lain lepas sembahyang subuh tu pakat tapa pergi ke Jamratul Aqabah, pasal nak pergi selesaikan melontang di Jamratul Aqabah pada pagi 10 Zulhijjah.
keliling tempat melontak di Jamratul Aqabah tu, ni golongan hajam ni, golongan hak nak cukur rambut orang ni. Modal dia satu blade, satu pisau cukur dengan satu botol air mineral. Yang tu ya, 10 riyal, 10 riyal. Dia tengok kita habis-habis melontak, kita ghostan keluar, ya, dia duk tunjuk pisau kat kita. Kita angguk kat dia, dia kata 10 riyal. Kita buat tangan lagu tu, dia kata 5 riyal. Turun dah 5 riyal lagi, 5 riyal. Kita nak pi, duk ada banyak ni golongan yang disebut oleh Anas bin Malik sebagai hajam ni, golongan bekam dia panggil ni. Depa ni yang duk gunting rambut, ramai duk ada. Kita nak pi hak mana, kita tengok dulu hak mana yang cukur darah tak merambu. Duk potong, tengok hak depan darah duk merambu turun, kita assalamualaikum, pergi cari hak lain. Kalau nak pergi hak kedai gunting rambut duk ada banyak sana, kedai queue lagi panjang, hak tu 15 riyal. Kalau hak duk buat botol dengan pisau cukur ni duk melilau ni, yang ni dia memang cari makan lagu tu. Sila air bulan darah merambu. Kalau dan dia cukur 10 riyal jalan, darah ke tak berdarah ke Tuhan punya pasal. Rupa-rupanya apa yang kita tengok hari ni zaman Nabi SAW sudah ada. Anas bin Malik kata, apabila Nabi selesai melontar Jamratul Aqabah pada pagi 10 itu, summan sarafa ilal budni fanaharaha, Nabi pergi cari menatang dia, unta dia, Nabi nak sembelih. Wal hajjam jalis, ni tukang nak cukur rambut ni duk ada berkelewak kot tu, duk tunggu siapa nak cukur rambut. Wa qala biyadihi an ra'sih, Nabi SAW bersabda dengan tangannya, dia kata. Maksudnya Nabi tak bercakap, cuma Nabi buat isyarat dengan tangan. Nabi tunjuk dekat kawan hak nak cukur rambut ni, Nabi tunjuk dekat dia, Nabi tunjuk ke kepala Nabi. Maksudnya Nabi nak cukur rambut. Itu maksud dia. Fahalaqa shiqqahul aiman, maka dia ni pun, kawan yang ditunjuk oleh Nabi ni, satu kemuliaan bagi dia. Pasal Nabi pilih dia untuk cukur rambut Nabi. Dia pun terekam mai dekat Nabi, dia cukur rambut Nabi. Dan mereka ni pun reti, mereka cukur start alik kanan dulu. Itu sunnah Nabi SAW. Kita hari ni pergi duk gunting rambut kedai Hindu, dia kira sunnah apa? Dia ketam ikut dan dia, kanan, kiri, atas, bawah, dia bubuh suka hati dia. Kalau orang reti, kalau orang Islam buka kedai gunting rambut, dia reti, dia start alik kanan dulu. Pasal apa? Itu sunnah Nabi SAW. Maka dia ni pun dia cukur rambut Nabi di sebelah kanan. Faqasamahu fi man yalih, rambut tu duk jatuh, ada hak dan Nabi sambut, Nabi pegang, dan Nabi bahagikan rambut dia kepada orang yang duk tunggu di keliling tu. Tuan-tuan, rambut Nabi SAW berebut orang nak ambil. Hak mana yang jatuh tangan Nabi, Nabi bahagi rambut dia kepada orang-orang yang duk ada yalih, maksudnya hak duk ada keliling dia. Summa qala Nabi SAW ihliq asyaqal akhar, Nabi kata dekat kawan gunting rambut ni, kawan hak cukur rambut ni, Nabi kata okey, sebelah lagi, buang belah kiri pula. Begitu. Wa qala Nabi SAW aina Abu Talhah, hak cukur balik kiri ni, Nabi tanya mana Abu Talhah. Abu Talhah ni siapa tuan-tuan? Siapa dia ni? Dia suami kepada Ummu Sulaim. Dia suami kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni siapa? Mak kepada Anas bin Malik. Abu Talhah ni suami kedua kepada Ummu Sulaim. Dia bapa tiri kepada Anas bin Malik. Rumah mereka, saya sebut banyak kali dah, rumah mereka arah mihrab Masjid Nabawi. Kalau kita pergi hari ni, masjid mihrab imam tu di depan tu rumah dia. Dan rumah dia, saat lagi kita baca hadis, menjadi tempat transit Nabi SAW sebelum sembahyang Zuhur. Nabi keluar daripada rumah dia, sementara nak tunggu sembahyang Zuhur, Nabi pergi rumah mereka, rumah Abu Talhah, rumah Ummu Sulaim, rumah Anas bin Malik. Nabi pergi, Nabi qailulah, Nabi tidur sah sementara nak tunggu masuk waktu Zuhur. Nabi tidur sah. Bila cukur aja rambut Nabi balik kiri, Nabi kata aina Abu Talhah, mana dia Abu Talhah? Fa'a'tahu iyah,
Bila Abu Talhah mai, rambut hak Nabi tahan tu, hak Nabi tadah rambut Nabi sendiri ni, Nabi bagi ke Abu Talhah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terpilih untuk menyimpan rambut Nabi adalah kemuliaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Sirin radhiyallahu anhu. Ingat lagi bulan lepas kita dah baca tentang Ibnu Sirin. Siapa dia ni? Kita cerita itu Ibnu Sirin yang kita baca bulan lepas. Siapa dia ni? Muhammad bin Sirin. Bapak dia ni Sirin ni siapa dia? Bapak dia Sirin ni siapa? Bapak dia Sirin ni adalah hamba kepada Anas bin Malik. Mak dia siapa nama? Mak dia nama Safiyah. Mak dia ni siapa? Mak dia ni hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bapak dia Sirin dengan mak dia Safiyah. Bulan lepas kita cerita. Kalau buat test bulan ni fail lah. Lupa dah. Kan? Lupa dah. Dua-dua ni sama ada bapak dia Sirin ataupun mak dia Safiyah ni, dua-dua ni hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang saleh dan saleh. Kerana saleh bapak ni, kerana saleh, kerana baik bapak dia ni, Anas bin Malik merdekakan bapak dia. Kerana salihahnya ibu dia Safiyah ni, maka Abu Bakar As-Siddiq merdekakan mak dia. Dia ni sendiri yang kata Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin yang kita nak baca hadis riwayat dia ni, dia lahir bila? Zaman Osman bin Affan menjadi khalifah. Maknanya dia dan tak jumpa Nabi? Tak dan sangat-sangat dah. Zaman Osman baru beranak keluar Ibnu Sirin ni. Dan guru dia, kita dah cerita dulu, guru dia siapa dia? Sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya Anas bin Malik sendiri. Di antaranya 3 Abdullah yang kita sebut dulu. Ini semua adalah guru-guru dia, termasuk juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Riwayat daripada Ibnu Sirin, kata dia, qultu li Abidah indana min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam asabnahu min qibali Anas atau min qibali ahli Anas. Faqala la an takuna indi sya'aratun minhu ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis cukup kuat. Daripada Ibnu Sirin, dia kata satu hari aku kata kepada Abidah, kawan dia. Dia kata indana min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sirin ini, dia kata kami ada simpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dapat simpan rambut Nabi ni satu kemuliaan. Ibnu Sirin kata kami indana, di sisi kami ni, min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi. Kami ada rambut Nabi. Ibnu Sirin kata asabnahu min qibali Anas. Dia kata kami dapat rambut ni daripada Anas bin Malik. Siapa dia Anas bin Malik ni? Bos bapak dia dulu. Kan bapak dia Sirin khadam kepada Anas bin Malik. Bapak tiri Anas bin Malik siapa dia? Abu Talhah yang kita cerita tadi. Nabi bila cukur rambut balik kiri, Nabi kata aina Abu Talhah, mana Abu Talhah? Bila Abu Talhah main, Nabi bagi ke dia. Maka kaitan dengan hadis itu, hadis yang kita baca ni, Ibnu Sirin kata indana sya'ran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni dalam tangan kami ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dapat rambut ni min qibali Anas, daripada Anas bin Malik, wa min qibali ahli Anas, dan daripada keluarga Anas bin Malik. Sama ada Anas bagi dekat bapa aku, dapat dekat aku, ataupun keluarga Anas, ayah dia Abu Talha, ataupun mak dia Ummu Sulaim. Hari ini rambut Nabi ada ke kami ni. Faqala, kata Ibnu Sirin, dia kata la an takuna indi sya'rah minhu ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Kata Ibnu Sirin, dia kata kalau aku ada selai aja rambut Nabi,
rambut Nabi yang selai itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dunia, dia kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hebat yang kata Nabi kita ni, hebat tuan-tuan. Hebat dia sehingga semua ulama sepakat mengatakan Nabi SAW ni ujung rambut sampai ujung kaki penuh keberkatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, kana Nabi SAW yadkhulu baita Ummi Sulaim fayanamu ala firashiha wa laysat fihi. Qala Anas faja'a dhata yawm fanama ala firashiha فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال أنس فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقال يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW menjadi kebiasaan masuk ke rumah mak dia, rumah Ummu Sulaim. Tentu ingat balik Anas bila Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah. Mak Anas ni, Ummu Sulaim ni orang Madinah. Duk dengar cerita pasal Nabi ni, dengar sangat dah, cuma nak jumpa aja. Bila Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, orang Madinah ni duk ada dalam mood nak sambut Nabi. Tu yang timbul nasyid tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Nak habaq nu Nabi mai nu, kemunculan Nabi di pinggir Madinah itu umpama al-badru, umpama bulan mengambang. Tala al-badru alaina, telah muncul bulan penuh kepada kami semua. Hebatnya Nabi ni, kedatangannya ditunggu dan nak disambut oleh seluruh penduduk Madinah. Di antara yang duk tunggu ni ialah mak kepada Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Bila Nabi sampai, dia tak ada apa, dia bukan orang senang, dia bukan orang kaya, dia tak boleh bagi duit ringgit, dia tak boleh bagi kebendaan. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia bawa Anas yang kecil pada masa tu. Dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada apa nak bagi dekat tuan, aku ada anak ni saja, ambillah dia jadi khadam kamu. Start pada tu 9 tahun, 10 tahun. Satu riwayat kata 9, satu riwayat kata 10 tahun Anas bin Malik menjadi khadam Nabi SAW. Jadi kalau kita baca hadis cerita tentang Anas, cerita tentang Ummu Sulaim, tentang Abu Talha, kita akan jumpa hadis-hadis yang menceritakan akrabnya, rapatnya Nabi SAW dengan keluarga ni. Satu daripada dia hadis yang kita baca ni, Anas bin Malik kata, kana Nabi SAW yadkhulu baita Ummi Sulaim. Menjadi kebiasaan bagi Nabi SAW duk pi rumah Ummu Sulaim. Rumah Anas bin Malik biasa bagi Nabi, rumah depa macam rumah Nabi. Depa pun tak ada masalah dengan Nabi. Menjadi kebiasaan Nabi SAW, fayanamu ala firashiha. Bahkan Nabi kalau masuk rumah mereka ni, Nabi boleh sampai pergi tidur tempat tidur mereka. Nahabak kata akrabnya Nabi SAW dengan keluarga ini.
Kata Anas bin Malik, dia kata faja'a zata yawm, satu hari macam biasa Nabi pergi ke rumah mereka. Fanama ala firashiha, Nabi masuk pergi cari tempat tidur, terus tidur. Kita jangan duk bayang rumah mereka ni macam rumah kita di Taman Sejati ni. Rumah sahabat-sahabat Nabi SAW dulu biasa saja, masuk dalam tu aja semua. Kalau ada bilik pun bilik kecil sikit dalam tu. Ni tak ada macam rumah kita hari ni. Rumah biasa-biasa saja. Bila Nabi SAW masuk dalam rumah tu, Nabi terus pergi cari firash, pergi cari tempat tidur. Nabi tidur terus. Fa'utiyat faqila laha hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam nama fi baitik ala firashik. Ummu Sulaim tak ada rumah. Dia ada di lain. Orang lari pergi habaq dekat dia. Dia berkata, wahai Ummah Sulaim, Nabi dok ada di rumah hang. Nabi pergi tidur di rumah hang. Balik pergi tengok, Nabi dok ada di sana. Qala Anas bin Malik, dia dok ada dengan mak dia. Bila ramai habaq macam tu, dia kata fajaat. Mak dia cepat-cepat balik pasal Nabi mai rumah. Mak dia cepat-cepat balik, dia pun balik sekali. Wa qad ariqa, sampai-sampai tengok Nabi tidur, berpeluh dah Nabi ni. Berpeluh. Ariqa, berpeluh. Kan kita kata kita baca hadis di antara tanda mati, yang mati itu orang baik-baik. Nabi kata bi'arqil jabin. Bi'arqil jabin. Ain raqaf. Arq maksudnya peluh. Di antara tanda orang yang mati itu orang yang baik-baik, dahi dia berpeluh waktu mati. Arq. So hadis ni cerita apa? Apabila orang pergi habaq dekat Ummah Sulaim, kata Nabi duk ada di rumah dia, Nabi tidur, fajaat, dia pun balik mai tengok, wa qad ariqa, tengok-tengok Nabi dah berpeluh dah duk tidur di rumah dia. Wastanqa'a arquhu ala qit'ah adim ala al-firash, dia kata peluh Nabi ni dah bergenang di atas adim. Adim ni lapik tempat tidur yang dibuat daripada kulit, dipanggil adim. Nabi duk tidur, peluh Nabi ni sampai dah bergenang di atas qit'ah adim, di atas potongan, di atas cebisan kulit yang duk buat lapik tempat tidur tu. Fa fatahat atidataha, Anas kata mak dia cepat-cepat buka beg atidataha, beg tangan. Orang perempuan duk bawa beg tangan tu dipanggil atid. Mak dia cepat-cepat buka beg, ambil kain daripada beg itu. Faja'alat tunashifu dhalikal araq, mak dia ambil kain daripada beg, lap peluh Nabi. Nabi duduk tidur atas pelapik kulit tu, mak dia ambil kain lap peluh Nabi yang duduk bergenang di atas kulit yang lapik tempat tidur tu. Mak dia lap. Fata'siruhu fi qawaririha, lepas tu dia perah peluh Nabi tu, simpan dalam satu qawarir, dalam satu bekas macam botol. Dia lap peluh Nabi, dia perah simpan. Dia lap peluh Nabi, dia perah simpan. Fafazi'an Nabi SAW, Nabi terjaga. Dia duduk lap tu, Nabi jaga. Fafazi'an Nabi SAW, Nabi terkejut, bingkah bangkit. Faqala Nabi SAW, ma tasna'in ya Ummah Sulaim. Nabi kata, wahai Ummah Sulaim, hang duk buat apa ni? Ni apa hang duk buat ni? Faqalat, kata Ummah Sulaim, ya Rasulullah, narju barakatahu lisibyanina. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak ambil keberkatan Tuhan ni, peluh ni. Aku nak ambil peluh yang merupakan berkat Tuhan ini lisibyanina, untuk anak-anak kami di masa depan. Itu dia, itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, asabti. Nabi kata, betul apa yang hang kata. Hadis ini menjadi dalil. Hadis ini menjadi dalil bahawa ujung rambut Nabi sampai ujung kaki Nabi, termasuk peluh Nabi, termasuk segala-gala yang ada pada Nabi, ada keberkatannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah baca dulu bulan 1 tahun 2013 dulu. Saya ada simpan rekod. Kita ada baca hadis di masjid ni. Kita
Kita dah baca satu hadis di masjid ni dulu, cerita Nabi SAW apabila hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari bulan Januari 2013. Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi tidur di rumah dia. Dia bagi Nabi tidur di bawah, dia tidur di tingkat atas. Tak boleh tidur. Pasal apa? Pasal dia jadi rasa guilty, dia jadi rasa bersalah. Pasal dia rasa macam dia duk langkah Nabi SAW yang duk ada di bawah. Cuba ingat balik. Zaman keset ke apa dulu ni. Dia turun daripada tingkat atas rumah dia, dia turun pergi dekat Nabi SAW. Bila dia sampai dekat Nabi SAW, Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, macam mana aku nak duduk di atas sedangkan Tuan duduk di bawah? Nabi SAW kata, as-suflu arfaq. Nabi kata, aku selesa duduk di bawah. Nabi kata, aku selesa duduk di bawah. Tak apalah, hang pilah duduk di atas. Aku selesa duduk di bawah. Kata Anas bin Malik, kata Abu Ayyub Al-Ansari, dia kata, mana mungkin aku nak duduk di atas sedangkan Tuan duduk di bawah? Nabi kata, tak apalah, hang duduk bawah, aku naik atas. Hadis kita baca Januari 2013. Nabi pun naik duduk di atas. Sambungan hadis tu dia cerita apa? Dia kata, fakana yasna'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Abu Ayyub ni bila Nabi pilih rumah dia untuk duduk sementara nak buat rumah Nabi, satu kemuliaan bagi dia. Pasal dipilih rumah dia daripada banyak-banyak rumah yang nak semawa Nabi duduk, tiba-tiba Nabi pilih rumah dia. Satu kemuliaan, satu penghormatan kepada dia. Kata hadis tu, fakana yasna'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman. Pagi aja dia buat makan untuk nak bagi makan Nabi. Sonok besar hati Nabi duduk rumah dia. Pagi-pagi dah buat makan. Fa idza ji'a bihi ilaihi sa'ala an mawdi'i asabi'ih. Apabila makanan siap, bawa naik ke atas bagi Nabi makan. Bila khadam dia buat turun mai balik bekas Nabi makan, soalan yang dia akan tanya khadam ni, dia tanya apa? Dia kata, mana maudhi' asabi'ih, mana dia tempat Nabi letak jari dia di pinggan ni. Masya Allah. Pinggan hak Nabi makan tu, dia tanya khadam dia, masa pergi bagi dekat Nabi tadi, Nabi pegang tang mana, Nabi sentuh tang mana Nabi pegang, tang mana Nabi sentuh. Fayatatabba'u mawdi'a asabi'ih, maka dia ikut sentuh tempat Nabi sentuh kerana nak ambil berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sampai begitu sekali kedudukan Nabi pada mata para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu sekali. Kan, kemudian di hujung hadis tu yang kita baca dulu, dia buat naik satu makanan lagi bagi dekat Nabi, tiba-tiba buat turun mai tak sentuh. Abu Ayyub Al-Ansari tanya khadam dia kata, pasal apa Nabi tak makan? Khadam dia kata, tak tahu. Dia lompat naik pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, adakah makanan yang aku bagi ni haram, maka Tuan tak mau makan? Nabi tak sentuh langsung makanan tu. Dia kata, aharamun ya Rasulullah, adakah benda ni haram wahai Rasulullah? Nabi SAW kata, dah, cuma dalam makanan ini ada thum, tha waw mim. Maksud dia apa? Bawang. Nabi kata, dalam makanan ini ada thum, ada bawang. Aku tak suka bawang, Nabi kata. Abu Ayyub Al-Ansari bila dia dengar Nabi SAW kata begitu, dia kata, fa inni akrahu ma takrah. Dia kata, ya Rasulullah, Tuan tak suka apa, saya tak suka. Itu dia, nak abang sahabat dengan Nabi tu macam tu punya sayang. Maksud dia apa? Hak Nabi suka, sahabat suka. Hak Nabi tak suka, sahabat tak suka. Bila buat naik makanan, Nabi tak sentuh, waktu turun balik, dia tanya apa siapa? Khadam dia kata, tak tahu. Dia naik pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, haramkah makanan yang aku buat ni? Nabi kata, tak, cuma ada bawang, aku tak suka bawang. Dan
Abu Ayyub kata, fa inni akrah ma takrah. Yang tuan tak suka, start pada hari ini, saya tak suka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dengan Nabi SAW ni terang mana yang tu sahabat dulu sampai macam tu, mereka dengan Nabi ni sampai macam tu. Kita hari ni dengan Nabi ni terang mana? Wajarkah kita bermimpi untuk nak duduk sama satu syurga dengan Nabi SAW? Dalam sebuah hadis lagi, riwayat daripada Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, kata dia, anna abahu haddathah annahu ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajim, falamma faragha qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, izhab bihadha ad-dam fa ahriqhu haythu la yaraka ahadun. Falamma baraza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amida ila ad-dam fasharibahu. Falamma raja'a qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma sana'ta? Qala ja'altuhu akhfa makan alimtu annahu yakhfa 'anil nas. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka syarabta? Qala na'am. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lima syaribta ad-dam? Wailun lin-nas minka wa wailun laka minan nas. Qala Abu Salamah, fahaddathtu hadha bihadha Aba Asim faqala kanu yarawna anna al-quwwah min dhalika ad-dam wa hadha hadis hasan rahul Bazzar fi musnadih. Maksudnya daripada Amir bin Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Siapa dia ni? Amir bin Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Kan bulan lepas pun kita banyak cerita pasal dia ni. Abdullah bin Az-Zubair adalah anak penakan yang juga anak angkat Nabi. Bapa dia Az-Zubair bin Al-Awwam. Siapa dia ni? Sangkut kiri kanan. Dengan Nabi pun sangkut, dengan Khadijah pun sangkut. Anak kepada Abdullah bin Az-Zubair yang bernama Amir, dia menceritakan, kata dia, bapa dia Abdullah bin Az-Zubair bagi tahu, annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abdullah bin Az-Zubair pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yahtajim. Masa dia pergi, Nabi tengah berbekam. Bekam ni sunnah Nabi. Bekam ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu orang bekam di kepala, kan kita tengok orang nampak petak pak sagi atas kepala, itu dia berbekam. Lah ni orang bekam seluruh badan. Ada orang bekam tengkuk, ada orang bekam bau, ada orang bekam atas belikat, ada orang bekam kaki. Matlamat bekam ni apa dia? Nak bawa keluar darah kotor daripada badan orang laki-laki. Seorang perempuan dengan fitrah Allah bagi dekat mereka ada discharge darah kotor tiap-tiap bulan. Tapi laki-laki tak ada. Maka sebagai gantinya, orang laki-laki ini disuruh berbekam. Dan bekam ini dibuat oleh Nabi SAW. Hadis pasal bekam kita baca lain kali. Hadis pasal bekam. Hari apa Nabi suruh bekam, hari apa Nabi larang daripada berbekam. Dia ada hari. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Ibnu Majah, dia ada cerita hari yang Nabi suruh bekam dan hari yang Nabi kata jangan berbekam. Dan Nabi cerita dalam hadis tu apa kebaikan berbekam. Yang kata birabbikum tadi ni, bekam. Malam ni kita nak tengok ni cerita Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, anak penakan dan juga anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajim. Nabi tengah duk bekam.
Falamma faragha, apabila Nabi selesai, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah. Bila Nabi selesai bekam, Nabi panggil dia, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Zubair, izhab bihadzal dam. Nabi kata ni, hang ambil darah kotok ni, darah Nabi bekam tu, Nabi bagi dekat Abdullah bin Zubair. Nabi kata dekat dia, ya Abdullah, hang ambil darah ni, fa ahriqhu haitsu la yaraka ahadun. Pituang, pi buang di tempat yang orang tak nampak. Darah bekam Nabi, ataupun dalam bahasa hari ini kita kata darah kotong, tapi bagi Nabi itu bukan darah kotong. Darah bekam Nabi itu Nabi bagi dekat Abdullah bin Zubair. Nabi kata, ya Abdullah, izhab, hampi tuang, hampi buang darah ni di tempat la yaraka ahadun, yang seorang pun tak nampak. Pasal apa? Takut sekali nampak ada korang piduk korek ambil dan sebagainya darah Nabi, rambut Nabi pun berebut. Nabi kata dekat dia, hampir buang di tempat yang agak-agak orang tak nampak. Falamma baraza an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amida ila dam fasharibahu. Dia bawa darah Nabi itu, dia pi sampai satu tempat, dia beralih tengok, bukan orang tak nampak, Nabi tak nampak, dia minum darah tu. Dracula rupanya dia ni, Abdullah bin Zubair ni. Nabi suruh dia pi buang darah bekam tu, dia ambil, dia pi sampai satu tempat, dia tengok agak Nabi tak nampak dia, fasharibahu, dia minum darah bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a, dia minum sampai habis, dia balik mai depan Nabi, buat muka rasyam macam tak ada apa-apa. Tahu muka rasyam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma sana'ta. Bila balik mai dekat Nabi, Nabi tanya dia, hampir buat apa dengan darah tu? Dia kata, Nabi kau boleh bohong dia? Tak boleh. Kita hari ni dengan ustaz-ustaz kita boleh bohong. Jumpa ustaz, jumpa kita, jumpa di pasar malam, jumpa di supermarket. Ustaz kita lama tak nampak, mana Nabi? Lama tak nampak, mana Nabi? Nak bohong, duk cari memang. Saya lah kerja shift, duk kena malam ya. Oh, patut lama tak nampak. Ustaz pun tepuk belakang begitu. Ustaz tak tahu. Tapi kalau Nabi boleh kata begitu. Ya Rasulullah, saya shift lah ni. Tak boleh. Abdullah bin Zubair, dia bawa darah Nabi, dia tengok Nabi tak nampak, dia minum, dia balik mai dekat Nabi buat muka rasyam macam tak ada apa-apa. Nabi tanya dia, ma sana'ta? Nabi kata, hang buat apa dengan darah tadi? Qala, kata Abdullah bin Zubair, kata Ibnu Zubair, ja'altuhu akhfa makan. Aku dah bawa api satu tempat yang tersembunyi no, sana jauh no. Alimtu annahu yakhfa 'anil nas, dan aku tahu tempat tu tersorok, siapa pun nanti tak tahu, dia kata. Dengan buat muka rasyam dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, la'allaka syaribta. Jangan-jangan hang minum apa darah tu. Nabi kata. Nabi. Dia kata Nabi ni tuan-tuan, Masya Allah, dia tak tahu marah, dia tak tahu nak hampun orang, dia boleh cakap lagu tu ya. Dia kata la'allaka syaribtah. Jangan-jangan hang puluan apa, hang minum apa darah tu. Qala, kata Ibnu Zubair, na'am ya Rasulullah. Dia kata orang tua ni tak boleh mohong, dia tak kena abang betul, dia tak betul minum. Dia kata apa tuan-tuan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima syaribta dam. Nabi kata, awak yang hampir minum darah. Bukankah dalam Quran Tuhan kata, hurrimat alaikumul maitah wad dam wa lahmul khinzir, diharamkan ke atas kamu makan bangkai, makan darah dan juga daging babi. Pasal apa yang hampir minum darah ni? Nabi kata, lima syaribta dam. Pasal apa yang hampir minum darah? Nabi kata, wailun linnas minka wa wailun laka minan nas. Nabi kata kat dia, celakalah manusia daripada kamu dan celakalah kamu daripada manusia. Nabi kata begitu kat dia. Itu satu riwayat itu riwayat Al-Bazzar. Hadis ni diriwayatkan daripada banyak ulama hadis kecuali Bukhari dan Muslim. Tak ada riwayat hadis ini.
Jadi ulama duk cari, adakah hadis ini termasuk di dalam hadis maudhu', hadis palsu, ataupun hadis ini duk dalam kategori mana. Akhirnya sebahagian ulama mensahihkan hadis ini, dan ulama hadis yang mutaakhir, Nasiruddin Al-Albani, dia ni cukup kritikal, banyak hadis ni dia tolak, hadis ni dia pakai, dia menghasankan hadis ini. Maknanya bukan hadis maudhu'. Kalau orang seperti Albani tidak menolak hadis ni boleh pakai. Pasal dia ni agak cerewet dengan hadis ni. Walaupun tidak ada di dalam Sahih Al-Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, tidak ada, tetapi ada di dalam riwayat Ad-Daruqutni. Ada di dalam riwayat ditulis oleh Imam Al-Qastallani di dalam kitab dia Al-Mawahid, dan ada di dalam kitab hadis Al-Hakim, dan ada di dalam kitab hadis At-Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh ramai ulama hadis tentang hadis Abdullah bin Zubair minum darah bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dibincang dengan panjang lebar dan sebagainya, sahabat bawa mai macam-macam riwayat lagi yang berkaitan dengan benda ni. Di antaranya Imam Al-Qastallani di dalam kitabnya Al-Mawahib, di dalam nak menceritakan tentang hadis ini, dia kata selepas daripada peristiwa Abdullah bin Mas'ud minum darah bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulut dia bau wangi sewangi kasturi, sehinggalah hari dia dibunuh oleh Hajjaj dan disalib di kayu palang, mulut dia masih berbau wangi. Satu riwayat main macam tu. Dalam satu riwayat daripada Asma binti Abi Bakr. Asma binti Abi Bakr, siapa dia? Mak dia. Mak kepada Abdullah bin Zubair ialah Asma binti Abi Bakr. Siapa Asma ni? Kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Satu riwayat daripada Asma binti Abi Bakr yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, dia kata apa? Nabi SAW kata dekat dia, dan kamu wahai Ibn Zubair tidak akan disentuh oleh api neraka. Kerana dia pergi minum darah bekam Nabi tu. Nabi kata dekat dia dalam riwayat Ad-Daruqutni, Nabi kata dekat dia, hang tak akan disentuh oleh api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni ulama bincang panjang, sehingga ulama buat beberapa kesimpulan. Di antaranya dia kata itu khususiyah untuk Nabi SAW sahaja, full stop. Cerita pi minum darah ni hanya khusus untuk kes darah Nabi SAW saja. Tak boleh dikiaskan benda ni kepada lain daripada Nabi. Tak boleh duk kias kepada sahabat Nabi, apatah lagi nak kias kepada tok-tok guru hari ni. Tak boleh. Jangan takut orang hari ni dia nak merawit. Orang hari ni dia nak merawit. Benda tu khusus untuk Nabi. Dia rawit mai habis kat tok guru dia ada hari ni. Kan saya sebut dulu di masjid ni dalam kuliah, satu tok guru besar meninggal di sebelah Perak. Waktu mayat dia dimandikan, anak murid ni duk tadah besen, jang, bekas tapawai, duk tadah di bawah tempat mandi mayat. Kan kita rumah kampung, rumah kayu, mandi atas rumah, lantai buat siap-siap dah tu, dia letak tuan tu mandi, ayam dia duk turun kot lantai rumah tu. Anak murid ni berebut bawa apa yang dan tak ada pun botol mineral, pergi duk tadah, cari tapawai, cari timba, mai duk tadah ayam bekas mandi mayat. Ini sesat dan menyesatkan. Ni telajak lah ni, telajak. Pasal apa? Ini untuk Nabi. Dia pergi rawit kat tok guru dia. Nabi itu maksum. Tok guru dia manusia biasa. Tok guru tu tak salah. Tok guru tak suruh buat lagu tu. Tapi anak murid ni yang duk pergi buat. Kalau tok guru suruh, teruk lagi ya. Ada juga tok guru hari ni dia suruh, dia tak suruh direct, tapi dia duk habang indirect, dia duk habang, dia nak suruh anak murid dia julang dia nak suruh anak murid dia sanjung dia sampai terlebih-lebih. Maka akhirnya dia rosak, anak murid pun rosak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Hadis hak pelik ni, ulama hadis kata apa? Ini khususiyah, khusus untuk Nabi SAW sahaja. Yang kedua, ini bukan amalan biasa para sahabat Nabi, bukan amalan biasa para sahabat Nabi, dan berlaku ni pun sekali itu aja kepada Abdullah bin Az-Zubair. Orang lain tak pernah buat. Abdullah bin Zubair saja pergi buat benda tu, walaupun kemudiannya membawa kebaikan kepada dia, tetapi bukan amalan biasa yang dibuat oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ketiga, sebahagian ulama hadis kata apa yang berlaku tu, Ibnu Zubair pergi minum darah bekam Nabi SAW itu, ulama hadis kata maghlubul hal. Dia kata maghlubul hal, maksudnya apa? Keadaan itu menyebabkan dia ni jadi maghlub. Nak kata lagu mana maghlub ni? Kan kita duk baca hadis kata inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Tu ghalabah, dia ditewaskan. Maghlubul hal maksudnya keadaan itu menyebabkan dia terlampau sayang dekat Nabi itu, menyebabkan dia macam hilang punca. Itu maksudnya. Kerana sayang dia dekat Nabi itu, dia tak tahu, dia tak torah nak buat macam mana ni. Sayang dekat Nabi ni, tiba-tiba Nabi suruh pergi buang darah tu, dia minum. Maghlubul hal, keadaan itu dipanggil maghlubul hal. Keadaan itu menyebabkan dia jadi macam tu. Kalau nak dicontohkan hari ni, satu mak tengok anak jatuh feri duduk tenggelam timbul. Mak, bukan mak yang pergi kurung anak OKU dalam bilik tu. Ni hak mak lain ni. Mak dengan anak ni tuan-tuan, tak tahu nak abang. Jangan siapa main abang anak dia jahat. Anak dia bila pun baik daripada hari dia beranak sampai anak dia mati, dia anak dia baik. Tu mak. Dalam sejuta adalah seorang mak boleh duk kurung anak dalam bilik sampai jadi tulang rangka ni, seorang ya. Tapi dalam kebanyakan kes, dalam kebanyakan hal, mak dengan anak ni tuan-tuan tak tahu nak abang. Tiba-tiba anak jatuh perahu, jatuh bot, jatuh peri, nak pergi Langkawi, beluk kata anak jatuh. Dia ni, mak ni tak erti berenang, tapi anak jatuh, dia terjun pergi. Dia terjun pergi, dia mati. Apakah hukum mak tu? Adakah mak tu dihukum bunuh diri? Tak. Mak tu tak dihukum bunuh diri. Habis dia tahu dia tak tahu berenang, yang dia pergi terjun, risiko dia boleh membawa mati, yang dia pergi terjun tu pasal apa? Itu maghlubul hal. Keadaan tu, keadaan masa tu, kerana sayang dia pada anak tu, dia tak peduli dah apa jadi kat dia. Dia terjun pergi nak selamatkan anak dia. Anak dia orang lain selamat, dia mati. Dia tidak dianggap bunuh diri kerana maghlubul hal. Sama dengan Ibnu Zubair tadi ni, sayang dia dekat Nabi itu, tak tahu nak buat macam mana. Nabi suruh pergi buang darah ni, dia minum darah tu. Keadaan itu ulama hadis kata maghlubul hal. Keadaan terlampau sayang tu menyebabkan dia pergi buat macam tu, dan benda tu tidak dibuat oleh sahabat lain. Tapi salah ada apa yang dia buat tu? Tidak salah. Pasal apa? Pasal kemudiannya ada tanda kemuliaan pada dia. Mulut dia berbau wangi. Kata Imam Al-Qistallani di dalam kitab dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, kesimpulan last dia kata apa? Hukum minum darah tetap haram. Jangan guna ini sebagai dalil kata boleh hidup minum darah. Hukum minum darah tetap haram. Tak kira darah siapa. Walau darah tok guru dia, walau kata tok wali besar mana, walau apa, hukum minum darah adalah haram. Apa yang berlaku itu khusus kepada Nabi SAW sahaja. Dan kalau kita tengok ada dalam banyak riwayat cerita, contohnya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kita ni duk mengaji sekolah, digambarkan kepada kita Muawiyah ni tak apa bagus. Khalifah pertama kerajaan Bani Umayyah ni, kita yang duk mengaji sekolah ni digambarkan Muawiyah ni tak apa bagus. Muawiyah bin Abi Sufyan tu katibul wahyi, dia penulis wahyu. Dia orang hebat, dia penulis wahyu. Menjelang wafat dia, Muawiyah bin Abi Sufyan pesan kepada
keluarga yang duk ada ni, dia minta supaya dia dikafan dengan kain daripada kamis Nabi SAW, serta dia minta rambut Nabi yang ada dalam simpanan dia disimpan sekali dengan dia. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Mai zaman kemudian lagi ada dicatatkan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, yang orang panggil dia sebagai Umar Al-Thani, Umar yang kedua. Hebat Umar bin Abdul Aziz ni pun serupa. Dia pesan supaya apabila dia mati, kapankan dia dengan rambut Nabi SAW dan kuku Nabi SAW yang ada dalam simpanan dia. Semua ni membawa kepada satu kesimpulan bahawa apa juga yang mai daripada juzuk tubuh Nabi SAW ada keberkatan dia. Itu dia hebat yang kata Nabi Muhammad SAW ini. Nah, mudah-mudahan kita jadi umat Nabi yang kasih Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita guna Bahrul Mazi jilid 2. Bahrul Mazi jilid 2 muka surat 172. Muka surat 172 bab fi wad'ir rukbataini qabla al-yadain fi sujud. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis menghantarkan dua lutut dahulu daripada dua tangan ketika sujud. Ketahuilah saudaraku, bermula turun sujud itu ada kelakuan yang paling afdal dan paling bagus. Kita duduk semayang berapa puluh tahun dah. Kan kita duduk semayang berapa puluh tahun dah. Pernahkah kita teliti setiap perlakuan dalam semayang tu? Daripada takbiratul ihram, bacaan yang doa ada, rokok dia macam mana, kedudukan jari waktu rokok, i'tidal dia macam mana, daripada i'tidal nak sujud tu tamak ninah dia berapa panjang. Pernahkah kita baca benda-benda ni? Sedangkan kita semayang dah berpuluh tahun. Itu sebab bila kita main mengaji ni, kita baca check and balance, dia panggil. Kita baca, kita check, kita jumpa, kita perbetul, buat adjustment, buat pembetulan supaya sembahyang kita menepati hadis Nabi SAW. Malam ni dia nak cerita kata apa? Daripada i'tidal, sami'allahu liman hamidah, nak sujud. Nak sujud ni hak mana nak terjun pergi dulu? Lutut dulu, tangan baru dahi ke? Atau tangan dulu, lutut baru dahi ke? Atau terus tomuh pergi muka dulu ke? Atau macam mana? Ini dia nak main sembang malam ni tentang ni. Ketahuilah saudaraku, bermula turun sujud itu ada kelakuan yang afdal dan bagus pada faham ulama mazhab Syafi'i. Syekh Idris Al-Marbawi dia mazhab Syafi'i, jadi dia menjurus kepada yang diputuskan oleh Imam Syafi'i, iaitu dengan menghantarkan lutut lebih dulu, kemudian tangan, kemudian muka ke bumi. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata kita daripada i'tidal nak sujud, lutut dulu, lepas itu tangan, lepas itu baru dahi, muka turun ke atas tanah, dia kata. Dan kelakuan yang demikian itu lebih menyenangkan bagi seseorang sembahyang. Imam Syafi'i kata itu yang senang. Nampak? Kalau tomuh muka dulu memang tak senang. Cuma bagi orang yang bila tua ni macam-macam. Kita nak turun lutut dulu, sakit lutut, maka kita pi tangan dulu, baru letak lutut pelan-pelan. Okey. Imam Syafi'i kata bagi kes biasa, bagi kes orang sihat, kalau boleh buat macam tu. Nak sujud, lutut dulu, baru tangan, baru sujud. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Tetapi jikalau menungkum dengan menghantarkan tangan lebih dahulu daripada dua lutut, maka iaitu berat sedikit pekerjaannya. Tetapi pada mazhab Maliki yang demikian itu lebih afdal. Nampak tuan-tuan? Itu yang dikatakan khilaf di kalangan mazhab. Imam Malik dia kata apa? Bila kita nak sujud, tangan dulu baru lutut, yang tu lagi bagus. Imam Malik kata. Pasal apa? Nampak kita lebih lagi hormat, lebih lagi tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjun pergi tangan dulu, baru letak dulu. Nampak kita ni nak cepat-cepat sujud kepada Allah. Itu lebih terpuji, kata Imam Malik. Imam Syafi'i kata lutut dulu, baru tangan, baru sujud. Itu lagi cantik. Itu perbezaan pendapat di kalangan
imam mazhab. Tak ada siapa betul, tak ada siapa salah. Dua-dua pun betul. Dia kira macam tu. Siapa yang lebih tepat, lebih besar pahalanya dalam ijtihad. Dia begitu. Baik. Dia kata, kerana yang demikian itu, kata Imam Malik, lebih lagi menunjukkan tawaduk dan menghina diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi tiap-tiap mazhab itu ada masing-masing dengan dalil dan hujahnya. Begitu. Cuba siapa pun kalau mengajar di masjid ke ceramah ke, cuba untuk tidak menyinggung mana-mana mazhab. Jangan singgung. Kan? Saya kadang-kadang sedih bila duk tengok lah YouTube banyak. Kita boleh tengok macam-macam ustaz punya duk mengajar. Kadang-kadang kata-kata menyinggung tu kita jadi tersinggung kita pun. Jangan singgung orang sebab kita tak tahu siapa tepat. Masing-masing orang buat, masing-masing ada dalil dan hujah dia. Jangan singgung orang, tak bagus. Kan? Hidup singgung orang yang qiyam tangan di sini. Hidup kata kat kawan tu Wahabi, hidup kata kat kawan tu ekstrim. Hadis sahih terang-terang sebut kata letak tangan ala sadr, di atas dada. Walaupun Imam Syafi'i tak kata yang tu, Imam Syafi'i kata di bawah, kita nak ikut Imam Syafi'i, ikut. Jangan pergi kata orang yang letak di situ ekstrim. Tak bagus. Kita menyinggung. Sedangkan orang tu buat bukan atas otak dia, tapi atas nas yang dia pegang. Hormat, belajar hormat, belajar berlapang dada. Pihak yang letak tani pun jangan duk singgung orang yang letak sini. Jangan. Pasal apa? Ini Imam Syafi'i punya pendapat. Dia ada hujah dia. Dia ada dalil sandaran dia. Hak tak semayang, nu banyak lagi dia ada. Apa kita selalu salah fokus dan kita membawa orang kepada perbincangan benda-benda yang membawa berpecah di antara sama-sama orang yang duk semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Imam Malik dalam hal ni dia kata tangan dulu, lutut baru letak muka. Itu lebih tawaduk dia kata. Maka bagi tiap-tiap mazhab ada hujah. Adapun dalil bagi mazhab Syafi'i ialah zahir seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr. Siapa dia ni? Wa'il bin Hujr ni siapa dia ni? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hujr ni dia ni daripada kabilah Kindah. Kindah asal daripada Hadramaut. Mana? Yaman. Asal di sana depa ni. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama Ibnu Khaldun, pernah dengar nama Ibnu Khaldun? Dia cucu cicit kepada Wa'il bin Hujr. Tu keturunan dia. Kita duk baca kan, oh, kata Ibnu Khaldun, kata Ibnu Khaldun. Hebat Ibnu Khaldun ni. Ni birthday dia 4 hari lagi. Dia beranak 1 Ramadan. 1 Ramadan hari Ahad nak main ni. Kan? Birthday Ibnu Khaldun 1 Ramadan. Dia lahir 1 Ramadan tahun 732 ke apa Hijrah dulu ni. Dia keturunan daripada Wa'il bin Hujr yang kita kata ni. Dia ni, keluarga dia ni berhijrah daripada Yaman mai ke Madinah, dan kemudiannya keluarga dia keluar daripada Madinah pergi ke Spain, Andalusia, Spain. Oh jangan dulu. Hari ni orang buat package umrah dan ziarah Spain dan Morocco. Kalau pergi tu berapa banyak cerita ada ni di Spain ni. Ini tempat ni, tempat yang asal-asal keluarga Wa'il bin Hujr, cucu dia pergi ke Andalusia, pergi buka Islam di sana. Kemudian berkembang sampai jadi Cordoba, sampai jadi. Ini jasa daripada keluarga Wa'il bin Hujr. Dan zaman kemudian timbul Ibnu Khaldun daripada keluarga mereka. Baik, riwayat daripada Wa'il bin Hujr. Kata dia, telah aku lihat akan Nabi SAW sembahyang, iaitu apabila sujud Nabi SAW menghantar Nabi akan 2 lututnya dahulu daripada 2 tangannya,
Maka apabila sudah turun lutut dahulu, barulah Nabi letak tangan, langsung Nabi SAW sujud. Wa'il bin Hujr duk perhati Nabi semayang. Dia kata Nabi bila semayang daripada i'tidal nak sujud, Nabi turun lutut, tangan, muka, dahi. Nabi punya step macam tu. Wa'il bin Hujr kata, aku tengok Nabi semayang macam tu. Maka apabila sudah turun lutut, barulah turun tangan, barulah sujud. Wa iza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Dan apabila Nabi nak bangkit daripada sujud untuk nak berdiri, mengangkat Nabi SAW akan dua tangannya dahulu daripada dua lututnya. Nabi bila nak bangkit macam itulah. Bangkit, angkat muka, lepas tu angkat tangan, lepas tu angkat lutut. Itu step Nabi buat. Nak turun, lutut, tangan, muka. Lepas tu nak bangkit, muka, tangan, lutut. Betul. Ini bagi orang yang tak sakit urat. Kalau nak sakit urat, dia letak tangan dua-dua belah, dia tui pungkok naik dulu. Pungkok naik dulu, baru dia lepas tangan dia naik. Kan? Itu dia panggil mazhab urat sakit. Dia panggil. Okey? Ini dia beritahu. Kerana apabila dia angkat lutut dahulu, nescaya nampaklah rupa pungkor. Dia tulis di situ, minta maaf tuan-tuan. Dia eja pawonga kat waro gitu. Dia kata kalau kita angkat lutut dulu, barulah tui dengan tangan, dia kata maka nampaklah rupa pungkor yang dahulu betul berdiri. Nampak, dalam bahasa kita kata apa, dia kenjui. Dia kenjui bangkit tu. Kan? Dia tui nak bangkit tu. Dia lepas pergi pungkok naik ke atas dulu, baru dia tui dengan tangan dia, baru dia bangkit berdiri. Nampak huduh, dia kata. Pasal apa nampak huduh tak boleh? Pasal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tak sahlah buat huduh-huduh. Allah ni, dia raja kepada segala raja. Kalau kita dengan raja dunia pun, Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok ke bawah Duli, Sultan Perak meninggal itu, pasukan keselamatan hak kena jaga 4 penyuruh masa orang nak ziarah jenazah dia tu, hak duk jaga 4 penyuruh tu, daripada polis diraja Malaysia, tentera darat, tentera laut, tentera udara tu, pergi duduk tu, tekan pedang turun ke bawah tu, duduk tunduk tu lah. Hang mai lah sengai apa tang mana ke, dia berasa gatal nak garu ke apa ke, istighfar banyak-banyak lah. Tak boleh garu sikit pun tak boleh. Pasal apa? Pasal hormat raja. Nampak? Ini raja kepada segala raja. Handuk tui pungkok naik cecacak lagu tu tak elok sangat. Kalau buat depan raja lagu tu pun, dia bagi dah pingat Datuk, dia ambil balik. Dia kata dia ni awak buat lagu ni, dia tak ambil balik. Nampak tuan? Ini yang dia kata di sini. Imam Syafi'i kata tak sahabat lagu tu, kerana itu menampakkan rupa huduh. Maka yang demikian itu huduh rupa kelakuan sembahyang itu. Ni dia tulis dalam kitab ni. Dan kepayahan kepada orang nak mengerjakannya. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Dia kata masalah sujud dan kelakuannya. Yang kita nak kena faham satu ya, semayang ni buat bagi elok. Itu ni bulan puasa nak main ni, semayang tarawih ni buat bagi elok. Buat bagi elok. Semayang tarawih ni buat bagi elok. Tak mau buat kalut-kalut, buat cincai-cincai, janji buat, jangan tak buat, jangan. Ramadan ini adalah satu bulan yang ditunggu-tunggu. Ramadan ini adalah satu bulan yang ditunggu-tunggu. Jangan kita bila dah mai Ramadan kita buat lebih kurang, jangan. Kan? Tuan-tuan nak mai tadi daripada rumah mesti duk ingat malam ni mukadimah ustaz bab puasa kot. Saya tak buat bab puasa. Pasal dah tuan-tuan ingat macam tu. Kita ubah bab lain. Bab puasa kita masuk tengah-tengah. Ramadan ini apa tuan-tuan? Ramadan ini adalah satu bulan yang ditunggu-tunggu. Dalam 12 bulan Tuhan bagi anugerah sebulan. Pasal apa kata anugerah? Pasal dalam bulan puasa ni pahala berganda. Buat satu benda wajib pahala ganda, buat satu benda sunat sama macam pahala buat benda wajib. Dah kita tahu kata Ramadan ini macam tu punya istimewa, macam tu punya bagus. Bulan Ramadan ini jangan dibiarkan berlalu tanpa kita grab betul-betul bulan ni. Masuk dengan malam ni, daripada hari kita mula cerdik sampai malam ni berapa kali dah Ramadan kita jumpa,
Dan berapa kali dah bila habis Ramadan kita frust, kita rasa kecewa, kita rasa kita tak buat yang terbaik. Selalu begitu. The first 3 days, the first 1 week, minggu yang pertama puasa, insya-Allah kita boleh buat bagus. Dia main minggu kedua, dia mula dia duduk masuk angin lah. Dia mula dia masuk angin, dia mula dia duduk main, dia main minggu 2, dia main minggu 3 hancur. Lepas itu dia duduk kira nak raya, dia tak kira dah Ramadan ni. Nampak tak? Berapa kali dah Ramadan main, Ramadan pi macam tu. Kita tidak pernah boleh maintain, kita tak boleh nak sustain Ramadan kita ni dalam keadaan kita bersungguh-sungguh, berlomba-lomba nak buat kebajikan. Ya, try tengok tuan-tuan, dalam sebulan Ramadan ni, Quran ni bukan kata hari-hari aja, tiap-tiap waktu semayang kita baca. Boleh khatam, bagus. Tak boleh pun tak apa. Tapi jadikan tiap-tiap lepas fardu semayang baca Quran. Tak mau dah, tak mau duk kata target khatam sekali, khatam 2 kali, tak mau dah. Kita pihak satu lagi. Kita komit, kita wajibkan diri kita tiap-tiap kali habis semayang fardu baca Quran. Takat mana larat? Takat mana larat? Kemampuan kita takat mana? Takat tu kita buat. Sebulan Ramadan ini jangan ada satu pun waktu semayang yang tidak berjamaah. Paling best kalau kita boleh jemaah di masjid. Paling best. Kalau tak boleh, jemaah di rumah. Jangan lepas satu pun waktu dalam Ramadan ini yang kita tidak berjemaah semayang. Kita buat macam tu. Kita mau ambil ketat sangat 5 waktu semayang masjid, takut tak dan. Tak boleh semayang masjid pun, semayang di rumah, berjemaah dengan bini, berjemaah dengan anak. Yang ketiga, bulan Ramadan ni biarlah kita ada sedekah. Tak boleh banyak, sehari RM1 masuk dalam tabung masjid. Sebulan Ramadan baru RM30. Tak padan dengan menyesal kita di hari akhirat esok kerana bagi RM1 tu, menyesal. Allahu Akbar, RM1 aku bagi, Tuhan ganjarkan pahala dekat aku macam ni. Kalau aku tahu, aku bagi sehari RM10 tiap-tiap kali main Ramadan. Menyesal tak mah. Jadi bulan puasa kali ni biar amalan sedekah tu jalan. Takat mana larat, takat RM1, sehari RM1 berdebuk buah dalam tabung masjid. Tak boleh buah awal, pi masa tarawih buah RM1 dalam tabung masjid. Biar tiap-tiap hari Ramadan itu rate sedekah ada dalam hidup kita hari itu. Kita jaga dalam bulan Ramadan ni, jaga seberapa boleh lidah kita dengan mata kita. Ni paling bahaya dua ni. Sebulan Ramadan ini, mata tak mau tengok benda tak elok, mulut tak mau bercakap benda nak jadi dosa. Try sebulan tengok macam mana. 10 akhir Ramadan, Al-Ashrul Awakhir Ramadan itu, biarlah kali ini betul-betul membawa manfaat dekat kita. 10 akhir tu, biarlah kali ini punya 10 akhir something untuk kita. Dan kita kena ingat satu, kita tak tahu, kalaulah Ramadan kali ini kita boleh komplit sebulan, kita belum tahu lagi sekali Ramadan kita dan kata dan. Tak tahu tuan-tuan. Tak tahu tuan-tuan. Allah yarham Ustaz Abu Bakar Cik. Allahu Akbar tuan-tuan. Pi Shah Alam ziarah Tok Guru Haji Hadi. Malam tu ada pula satu pengisian dengan budak-budak muda. Santai serambi apa. Balik pada tu aksiden, meninggal dunia. Sekurang-kurangnya dia punya ending cantik tuan-tuan. Kita tak tahu macam mana. Dia ni seumur hidup dia infak untuk agama Allah. Allah bagi dekat dia macam tu, dah cukup baik untuk dia. Kita macam mana? Mati bukan syarat tua, mati bukan syarat sakit. Mati sampai masa dia mati. Sahabat saya sama umur naik macam jerawat di pipi ni, macam jerawat. Duk ingat jerawat, makin lama makin duk sakit, makin duk besar, makin lama makin duk sakit, makin duk besar. Tangan duk main ni makin besar. Takut bisui kot, pergi hospital, doktor cek-cek, doktor kata bisui.
Doktor kata nak potong ke? Dia kata potong buang lah, ganggu potong. Doktor bagi satu tarikh, mai potong, picit, buang apa-apa semua, buah plaster ubat balik. Dia mengamuk, dia lagi besar. Ish, awak ni jadi lagu ni, sakit pun lebih. Pergi pula hospital. Kena? Doktor cek tengok, hari tu dah buang dah, pasal apa jadi lagu ni. Potong, ambil tisu sikit, hantar pergi lab. Kanser, tuan-tuan. Kanser. Biji jerawat aja naik. Kanser. Bagi tahu kata Allah, minta maaf lah. Kanser. Terkejut dengar. Penyakit tak ada ubah. Serta merta down. Gambar nampak macam orang berumur sangat dah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi satu-satu orang lagu mana habuan nak mai, Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu. Apapun kita biar apa hadu ada buat bagi elok tentu ya. Peluang hadu ada jangan lepas macam tu saja, buat bagi elok. Maksudnya apa? Ramadan ni tanam azam, aku nak buat Ramadan kali ni hak paling elok dalam hidup yang aku pernah lalui. Selama ni punya Ramadan, aku nak hak kali ni paling baik banding dengan hak lepas-lepas. Niat ada, kesungguhan ada, mudah-mudahan Allah bantu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka semayang pun sama, dia kata buatlah bagi elok. Masalah dia kata sujud dan kelakuannya. Kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis masalah tadi di sisi kebanyakan ahlul ilmi. Hadis tadi menjadi amalan ulama semua. Apabila nak sujud, lutut, tangan, sujud. Itu menjadi amalan kebanyakan ulama. Dan memikir mereka itu akan bahawasanya dihantarkan oleh seseorang itu akan lutut dahulu daripada dua tangan. Okey, ada sebagian ulama kata lutut, lepas itu dua tangan. Dan apabila bangun berdiri, mengangkat akan tangan dahulu daripada dua lutut. Itu sebahagian, dan itulah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um. Dan kata Imam Syafi'i lagi, aku suka bahawa memulakan mengucap takbir hal keadaannya berdiri. Imam Syafi'i kata bila kita bangkit daripada rakaat, sami'allahu liman hamidah. Nak sujud tu, masa nak bergerak sujud tu sebut Allahu Akbar. Imam Syafi'i suka macam tu. Ada setengah orang dia turun pergi dulu sampai dah dekat nak sujud baru dia sebut Allahu Akbar. Boleh juga, tak salah. Tapi Imam Syafi'i kata dia suka kalau masa nak turun sujud tu, masa tu sebut dah Allahu Akbar. Dan turun tunduk di dalamnya hal keadaannya sujud. Kemudian adalah mula-mula barang yang dihantarkan di atas bumi adalah dua lutut. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian dua tangan, kemudian muka. Dan jika dihantarkan muka dahulu daripada dua tangan, yang ni lorat lah. Nak sujud tu tangan pun tak turun lagi, muka tomeh dulu dia kata. Ataupun turun dua tangan dulu daripada turun dua lutut. Imam Syafi'i kata maka tiadalah aku suka yang demikian itu. Dan tiadalah ulang sembahyang. Boleh dia kata sembahyang sah, tak payah ulang balik. Kalau dia turun lutut, tangan, muka, hak tu paling bagus, Imam Syafi'i kata. Tapi kalau dia turun tangan dulu, baru lutut, baru muka, boleh juga. Semayang itu diterima, dia kata. Tetapi Imam Syafi'i kata aku tak suka macam tu, nampak kurang hormat dengan Allah, begitu. Dan tiada sujud sahwi atasnya. Kalau orang yang turun tangan dulu baru lutut, tak payah sujud sahwi, semayang tu okey, Imam Syafi'i kata. Dan kata Imam Syafi'i, dan sujud seseorang itu di atas 7 anggota. 1, muka. 2 dan 3 ialah 2 tapak tangan. Dah jadi 3 dah. Muka, 2 tapak tangan. Dah jadi 3 anggota. Kemudian 2 lutut. Dah jadi apa? 5 dah. Dan kemudian haluan 2 tumit. Jadi 7. Haluan 2 tumit maksudnya apa? Ujung kaki. Dia panggil haluan. Depan kaki kita, depan jari kita, itu dia panggil haluan. Maksudnya di sisi mazhab Syafi'i, anggota yang 6 dan 7 itu ialah jari yang dilipat. Itu Imam Syafi'i. Jari yang dilipat. Baik, masalah sujud dan kesempurnaannya. Dan bermula kesempurnaan fardu sujud dan sunatnya, iaitu bahawa sujud seseorang itu atas dahi dan hidungnya. Yang ni lagi cantik.
Bila sujud ni bukan dahi saja, bagi hidung kena tanah, itu lagi baik. Dan dua tapak tangannya, dua lututnya, dan dua tapak kakinya dia sebut. Nampak tak? Tapak kakinya dia sebut. Maksudnya apa? Kena lipat ujung jari. Kalau orang sujud, jari ujung dia tak lipat, dia tak cacak elok gitu ya, sah tak sembahyang dia? Sah juga. Tapi Imam Syafi'i kata tak apa cantik. Yang cantiknya apa? Sebahagian daripada tapak kaki itu dijadikan anggota sujud. Itu dia kata. So dia sebut di sana tapak kakinya. Dan jika sujud seseorang itu atas dahinya dan tidak kena hidungnya, nescaya aku makruhkannya demikian itu. Kan dia jenis hidung mancung, dia sayang, takut sakit calang ke apa ke, dia hidung ni dia cukup jaga. Kan ada orang dia jenis keturunan kan, keturunan hidung cantik ni, oh anak-anak dia nak menikah susah, pasal dia nak pilih hidung dua untuk nak bagi jadi menantu dia. Perempuan ke, laki-laki ke, aku nak tengok hidung dulu. Dia kata, amai macam ni, domoi. Dia kata, ampi. Tak boleh. Aku punya SOP ke apa dia panggil tu. Aku punya standard tak dulu. Ini. Hidung, tengok hidung anak aku macam mana, dapat hidung tu baru main lain. Dia kata, ui, jangan tuan-tuan. Dapat cucu esok pun, keluar, tengok hidung dulu. Hal lain tak mau tengok lagi, tengok hidung dulu. Dia beralih, dia buat gitu. Okey, dia kata, mana apa geng kita. Keluar main tu macam je kembang penyek ni, dia kata ini tak boleh ni, macam mana boleh main. Ada orang itu. Jadi bila sujud dia tahu kena hidung, dia sayang hidung dia. Macam tu. Orang ni tuan-tuan, dia punya apa? Dia punya pride. Dia punya kemegahan ni masing-masing lain. Tuan-tuan pernah dengar cerita tentang kumpulan Humus, Hamim Sin, Humus daripada kalangan Quraisy. Bila buat haji, mereka tak pergi di Padang Arafah, tak pergi. Humus ini golongan krim dalam Quraisy. Mereka ni golongan yang kasta paling tinggi dalam Quraisy. Quraisy tu dah tinggi dah, mereka ni lagi cream of the cream. Bila mai perintah haji, di antara ritual ibadat haji ni kena ada di Padang Arafah. Mereka tak pergi pasal di Arafah tu bercampur dengan geng Marhain. So geng Humus ni dia rasa dia ada pride. Depa nak wukuf di Bukit Muzdalifah. Kerana tu Nabi kata al-hajju Arafah. Nabi kata haji tidak akan jadi melainkan hang berada di bumi Arafah. Hadis tu mai pasal apa? Pasal nak rebankan ego golongan Humus yang tak ngopi ni. Oh dia rasa dia lain daripada orang lain. Bukanlah nak abang orang hidung mancung ni Humus, bukanlah nak abang yang tu kan. Sujud ni hidung tu mau bagi kena, dia kata ke lantai ni. Dan jika sujud satu orang atas dahi tapi tak kena hidung, Imam Syafi'i kata aku makruhkan yang demikian itu dan memadai akan dia kerana bahawasanya dahi itu tempat sujud. Sebab tempat sujud sebenarnya dahi, cuma kalau kena hidung itu lebih baik, dia kata. Baik. Bab dia kata ma jaa fi sujud 'alal jabhah wal anf. Yang tu lepas raya. Pasal apa kita nampak dia ada 1, 2 2,5 muka. Kalau baca lagi saat lagi ada orang dipatah hidung pula buat tadi. Ini dah 9,5 dia nak pederai lagi. Fi sujud 'alal jabhah wal anfus. Yang dikatakan sujud itu hendaklah kena dahi dan kena hidung. Ni saya gezek bulan lepas ni tak ada nak baca. Kan? Dia nanti mai perbincangan yang akan datang ni detail punya perbincangan tentang sujud ni. Dia akan main detail perbincangan. Perbincangan tentang dia sampai tajuk orang rambut panjang. Dia ada perbincangan sujud orang yang rambut panjang. Kan? Orang rambut panjang ni dia bila dia nak sujud dia punya rambut nanti terjun mai. Kan? Dia rokok pun turun zoom kot tepi. Itu yang dia syok tu. Dia macam hush puppies. Kan? Rambut dia tu jadi macam tu. Baik. Orang rambut panjang ni boleh ke tak boleh bila nak semayang dia buat sesuatu pada rambut dia kerana nak mengelakkan rambut tu daripada terjun pergi ganggu dia sujud. Itu perbincangan akan datang. Rambut panjang ni salah ke tak salah? Tak salah. Nabi rambut panjang.
Nabi rambut sampai mankibai. Mankibai, bukan mankidal. Mankidal pun rambut panjang juga. Mankidal apa ada? Bukan. Mankibaihi. Mankibai ni. Dua bau ni dipanggil mankibai. Kan? Mankidal, mankibai. Jadi rambut Nabi ni dia mankibai. Dia turun mai atas bau ni. Tuan boleh bayangkan macam mana Nabi? Oi, kalau saya buat lagu tu, saya ingat orang pakai tak main mengaji dah. Abang betul apa dah jadi diri, kata aku duk kata dah dia ni makin merapu lah ni, kata. Walhal Nabi rambut sampai sini. Nabi, kan? Rambut Nabi belah tang mana semua ada cerita dalam hadis. Maka dia mai perbincangan tentang nak sujud. Bila nak sujud orang rambut panjang ni macam mana? Adakah boleh dia buat sesuatu supaya rambut tu tidak ganggu sujud dia? Contoh, bila nak semayang, tu macam yang seluk poket, bawa keluar getah, lagu macam yang simpui, buat jadi satu jambul belakang. Bila sujud, rambut tu tak terjun mat. Boleh tak boleh buat macam tu? Dia nak tanya. Ataupun orang yang rambut panjang tapi pakai serban. Okey, boleh tak boleh dia satu punya himpun rambut dia, dia prosok masuk dalam serban dia. Jadi, rambut duduk dalam helmet tu. Boleh tak boleh dia buat macam tu? Itu perbincangan yang akan datang. Perbincangan yang akan datang. Okey, ataupun orang yang ni gezek ni banyak kali dah tapi tak ada baca. Macam Arab Mesir, tuan-tuan, jubah ni tuan-tuan, jubah ni dia ada passion. Saudi ada passion dia, Mesir ada passion dia, Sudan ada passion dia, Oman ada passion dia. Jubah ni, ciri-ciri jubah Mesir ni apa dia? Jubah Mesir, ciri-ciri dia apa? Tengkok bulat. Macam orang Johor, tengkok bulat. Dia lengan baju boleh solom dua kepala masuk. Ni dia punya lengan baju ni. Bukan satu kepala, dua kepala dia boleh solom sekali. Jubah dia macam tu. Jubah yang paling nampak kemas tadi ni Saudi. Saudi macam kebanyakan kawan-kawan kita duk pakai ni. Dia ada collar, dia ada ni apa semua. Yang ni pun just nice. Dia tak ada besar sangat, tak ada kecil. Itu jubah Saudi. Jubah Sudan lagi kasang daripada Mesir, tengkok bulat juga. Ya ni tu dia sampai macam mana kelawang. Dia punya doa ada. Baik, perbincangan tentang sujud lengan jubah besar ni dia akan main. Bila lengan jubah terlampau besar, bila dia nak sujud, dia merapak mai, dia tutup tempat sujud. Dia sujud atas lengan jubah. Sujud tu sah ke tak sah? Yang tu dia nak bincang. Sama macam orang perempuan pakai telekung semayang, bila dia nak sujud kain telekung dia terampang pergi depan, dia sujud atas telekung dia, sah tak sah ataupun tidak sujud dia. Itu perbincangan dia. Dia main lagi sub perbincangan. Orang perempuan masa dia sujud, tapak tangan dia tak dia atas kain telekung hak dia semayang, tapak tangan tak kena lantai, sah ke tak sah semayang. Itu perbincangan dia. Okey, kalau nak tahu juga pun tak abang malah ni, tunggu lepas raya juga kalau panjang. Kan, benda-benda macam ni benda hari-hari. Jadi kadang-kadang bila ustaz sebut dia kata hak ni ya, dia nak tanya lupa hak ni dia kata Allah tak abang pula, dia kata gitu. Kan, memang benda hak ibadat hari-hari ni banyak tuan-tuan. Dia akan main macam tu. Dia main pula perbincangan kalau lengan jubah macam tu punya gelambang tu. Gelambang ni sampai nak terampak tempat sujud dan sebagainya. Jadi dia ni bila nak semayang purposely, secara sengaja dia lipat tangan, tarik mai dekat siku. Boleh tak boleh bila nak semayang saja tarik lengan baju ni sampai ke siku? Boleh tak boleh? Itu juga ada dalam perbincangan. Tu dia yang kata hadis dan perbincangan fiqh daripada hadis yang ada. Perbincangan dia ada sampai macam tu. Nah, cerita dia nak abang apa? Puasa, raya-raya, lepas tu main mengaji balik. Jangan buat raya terlebih. Aku tu je. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.